الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung Bahrul Mazi jilid yang ke-19, bab yang pertama, masalah yang ketiga, ilmu dan kelebihan-kelebihan ilmu. Sesungguhnya dengan hadis dalam masalah yang kedua menunjukkan ilmu itu mempunyai kelebihan. Kerana sabda Nabi, sesiapa yang dikehendaki Tuhan supaya menjadi orang yang baik, nescaya dijadikannya mengerti tentang agama. Maka mengetahui tentang agama itu ialah mengetahui segala hukum hakam agama dan sesuatu yang bertali-mali dengan agama. Jadi kita baca dah dulu pada bulan yang lepas hadis Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Siapa-siapa yang nak dijadikan oleh Allah berkebajikan, maka akan diberikan kepahaman tentang agama. Jadi di sini kita lihat satu hadis yang sahih yang sangat jelas mengatakan kepada kita, siapa yang nak jadi baik, Allah akan berikan dia faham tentang agama. Maka bila Nabi dah cakap macam ni, nak jadi orang baik kena faham agama. Maka kena faham agama. Ustaz, berapa banyak orang agama yang jahat-jahat? Itu sebab dia tak faham agama. Di sini dia berikan perkataan yufaqih. Faqih itu maknanya faham. Kita sebut faqih, faham. Dia tak kata yu'allim, mengerti atau mengetahui. Alim maknanya mengerti, mengetahui. Alim mengetahui, faqih maknanya faham. Mengerti lain, mengetahui lain, faham lain. Faham tu maknanya faham betul-betul. Sebab itu cikgu di sekolah, dia tanya pada pelajar, dia faham? Faham. Dia tak tanya, tahu? Tak. Selepas dia ajar, dia akan tanya, okey, semua anak-anak murid faham? Cikgu ajar? Faham cikgu. Dia takkan sebut, tahu semua anak murid? Dia tak sebut. Sebab tahu, nilai dia rendah. Faham, nilai dia tinggi. Faqih itu maknanya faham sungguh tentang agama. Kalau kita faham tentang agama, semua benda jadi senang. Imam kalau dia faham tentang agama, tentang tugas-tugas keimaman, dia akan jadi senang. Bacaan dia senang, tugas dia senang. Sebab dia jadi imam. Bila keadaan sesuai yang dia baca ayat panjang, dia akan baca ayat panjang. Bila keadaan tak sesuai untuk baca ayat panjang, dia baca ayat pendek. Sebab dia faham. Bagaimana masa nak baca ayat panjang? Bila masa nak baca ayat pendek? Di antara tanda-tanda imam yang faham, kata Nabi, ialah khutbahnya pendek, semayang Jumaatnya panjang. Itu menunjukkan imam yang faham. Imam yang faham ialah khutbahnya pendek, semayang Jumaat tu panjang. Hari ini semayang tu pendek, khutbah tu berjelas. Setengah jam khutbah dia. Semayangnya qul huwallahu rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. 5 minit habis. Khutbah 35 minit. Nabi kata orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang faham, khutbah dia pendek. Khutbah dia pendek, semayang tu banyak. Sopalah dengan wirid. Sepatutnya wirid tu pendek, semayang tu banyak. Banyak orang yang semayangnya pendek, wirid pula banyak. Wirid berjelas-jelas. Di sini yang kita kena lihat kepahaman kita di dalam sesuatu bidang. Satu bidang. Kalau siapa-siapa yang memahami sesuatu benda, dia akan jadi senang dalam hidup. Sebab dia faham, sebab dia memahami. Baik, maka tidaklah hadis ini sahaja menunjukkan atas kelebihan itu, kelebihan ilmu itu. Bahkan beberapa banyak ayat Quran dan hadis lain yang menunjukkan atas kelebihan ilmu. Adakah ini hadis saja yang menunjukkan kelebihan ilmu? Tidak. Ayat Quran tersebut
Firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sambung lagi takbir. Sambung lah buat. Baik, artinya memberi keterangan Allah Ta'ala akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan memberi keterangan oleh malaikat dan orang yang mempunyai ilmu akan demikian, hal keadaannya Tuhan berdiri dengan adilnya. Tak lagi ada pula puak-puak ni kata saya kata Tuhan berdiri pula. Saya tuan-tuan mengajar orang, Ustaz Razim kata Allah berdiri. Bukan saya kata, kitab ni kata. Bukan maknanya Allah tu berdiri. Qa'iman bil qist. Dia bagi huraian di sini berdiri dengan adilnya. Saya suka baca ya. Tak pergi masuk YouTube pula, masuk Facebook pula. Tiba saya rapat, Tuhan duduk. Tahulah, masa bila saya kata Tuhan duduk? Saya tak kata Tuhan duduk. Ya, bersemayam di atas arash. Summastawa 'alal 'arsy. Bersemayam di atas arash. Macam mana bersemayam? Manalah saya tahu. Dan maknanya bersemayam. Bersemayamlah. Tapi dia takkan serupa dengan kita. Tak bersemayam duduk macam raja duduk. Tidak sama sekali. Duduk, sifat duduk. Bukan duduk makna duduknya saya duduk. Macam tuan-tuan duduk. Perkataan apa lagi yang nak digunakan? Allah melihat. Manusia pun melihat. Kalau kita kata dah sama sifat melihat. Perkataan itu sama. Untuk apa? Untuk nak gambarkan Allah itu melihat. Nak guna perkataan apa? Terpaksa guna perkataan melihat juga. Tapi bukan melihat macam kita melihat. Itu penjelasan. Tidak. Tiba saya rapat. Siap kata saya Yahudi. Bodoh buat. Ya. Baik. Dia kata di situ, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bersaksilah Allah tiada Tuhan melainkan Allah. Illahu melainkan dia, melainkan Allah. Wal malaikah dan para malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan para malaikat dan para ulama mengakui bahawa berdirinya Allah Ta'ala itu dengan penuh keadilan. Allah tu maha adil. Itu maksudnya qa'iman bil qist. Siapa yang mengaku Allah ni maha adil? Nombor satu malaikat, nombor dua ulama. Apa makna ulul ilm? Ulama, orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Selepas malaikat, Allah letakkan orang agama. Selepas malaikat yang mengakui Allah ni maha adil, ialah orang yang ada ilmu agama. Persoalan kita sekarang, di manakah kita letakkan orang agama dalam jiwa kita? Di mana kita letakkan ulama-ulama dalam hati sanubari kita, kehidupan kita? Jauh, tuan-tuan. Kadang-kadang dengan ustaz pun kita marah. Sedangkan ustaz tu ilmunya ada. Kita pun ada juga. Tapi ustaz ni ilmu dia tapak tinggi lebih pada kita. Saya ni muda pada tuan-tuan. Saya ni miskin pada tuan-tuan. Tapi yang menjadikan saya tua ialah ilmu. Yang menjadikan saya kaya adalah ilmu. Memang saya di sini tak dapat challenge tuan-tuan. Tuan-tuan di sini hebat-hebat. Sehat-sehat. Rumah besar-besar. Kereta pun hebat-hebat. Duduk pun taman permata. Taman tu permata. Kayanya tuan-tuan. Siapalah saya boleh challenge tuan-tuan. Tuan-tuan daripada segi umur dan pengalaman cukup hebat. Masa Merdeka, Tunku Abdul Rahman ada, tuan-tuan duduk di stadium Merdeka. Merdeka, tuan-tuan masa tu baru sikat rambut, nampak sini. Saya tak ada lagi macam tu. Daripada segi tua, daripada segi umur, pengalaman, daripada segi kaya, duit ringgit, menang tak tuan-tuan. Tapi yang menjadikan saya lebih tua pada tuan-tuan ialah ilmu. Sedikit ilmu. Yang menjadikan tuanya Ustaz Zuhair pada tuan-tuan ialah ilmu. Yang menjadikan dia lebih kaya pada tuan-tuan ialah ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dengan sebab itulah adanya penghormatan kita kepada ustaz-ustaz atau kepada imam-imam. Walaupun daripada satu sudut yang lain, Ustaz Zuhair itu memang Zuhairnya besar.
Dia termasuk kategori imam besar. Tetapi tuan-tuan, di sini bahawa wujudnya penghormatan yang kita kena faham ilmu yang dia. Setengah orang dia cuma nampak tu imam. Tu imam apa sangat kerja imam. Ilmu nak jadi imam tu tinggi tu. Orang-orang yang hafaz Quran. Adakah kita menghafaz Quran? Tang situ saja beza. Kita hanya hafal wadduha sampai qul a'udzu birabbil nas. Masuk ayat tengah nangah. Kalau imam hafiz baca ayat lupa, kita di belakang pakai benar tak boleh tolong. Sebab kita tak boleh tolong dia, kita tak hafaz. Dia hafaz, dia lupa. Dia lupa baca. Dia lupa ayat apa nak baca. Ittabi'u ma dia lupa. Kita tak hafal duduk belakang ni. Lupa je lah. Aduh di belakang. Duduk lah, cepatlah lupa. Aku tak dapat. Nak kata apa? Ilmu dia tu menjadikan dia lebih daripada kita. Di sinilah Allah Ta'ala meletakkan tentang ilmu ini. Walaupun dia muda, walaupun dia miskin, walaupun dia kecil, walaupun dia orang biasa. Tetapi kerana keilmuan itu, Allah Ta'ala letakkan dia selepas malaikat mengakui bahawa Allah itu maha adil. Allah itu maha saksama. Qa'iman bil qist. Berdirinya Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang penuh keadilan. Maka teleklah oleh kami, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ia dengan diberinya kelebihan melalui malaikatnya, kemudian orang yang ilmu, orang yang mempunyai ilmu, kalau Allah sendiri mula-mula mengiktiraf malaikat, selepas itu mengiktiraf para orang yang ilmuwan, maka ambillah ini menjadi kemuliaan dan kebesaran dan kemegahan, seolah-olahnya ia menahan akan dia menuntut yang lain daripada itu. Seolah-olah di sini menjadikan kepada kita satu pengetahuan bahawa pentingnya ilmu pengetahuan. Sampaikan ilmu pengetahuan itu Allah angkat martabat 500 tahun perjalanan daripada orang yang tidak ada ilmu. Berapa jauh martabat orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Ulama-ulama kata 500 tahun perjalanan. Nak menuju ke syurga, nak menuju ke langit, katalah 500 tahun. Orang yang ada ilmu mengatasi kita 500 tahun perjalanan. Masya Allah, subhanallah. Hebat tuan-tuan. Tapi sayang tuan-tuan, ilmuwan sekarang ni letak di mana? Ilmu ni dia hanya jadi daun kain pulai. Ada masa dia nampak ilmu. Kadang-kadang tak dinilainya ilmuwan, tak dinilai. Kadang-kadang ahli ekonomi lebih dinilai daripada ulama. Sampai nak bagi tokoh hijrah pun bagi dekat ahli ekonomi. Dia tak nampak ulama. Ulama tu dia tak nampak. Seolah-olah dah habis dah ulama. Dulu dia baginya pada orang kafir. Hindu dapat, Cina pun dapat. Postman Cina pun dapat. Dia tak nampak kepentingan ulama. Berapa banyak ulama yang dapat datuk? Berapa banyak ulama yang dapat anugerah, yang dapat penghargaan? Berapa banyak ustazah yang dinilai, yang diberikan perhatian? Yang dinilai ialah selain daripada ulama. Ulama ini hanya dipakai bila tengok anak bulan, nak raya bila. Ulama ni hanya dipakai bila berlaku kes-kes tertentu. Daripada sudut yang lain, pandangan ulama tidak diberikan perhatian. Pendidikan ulama tidak diberikan perhatian. Kepentingan rujuk kepada ulama tidak diberikan perhatian. Ulama hanya dipakai, disimpan dalam peti air. Bila buka tak pakai, bila tutup simpan elok-elok dalam peti air. Yang ni yang berlakunya. Sedangkan Allah meletakkan ulama itu di bawah malaikat, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berfirman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, diangkatlah Allah Ta'ala akan orang yang beriman daripada sekalian kamu, dan orang-orang yang diberikan mereka akan ilmu beberapa darjat. Ayat yang kedua menceritakan tentang kelebihan ulama. Pertama,
yang kita bacakan tadi, syahidallahu annahu. Ayat yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Siapa yang mengangkat ulama? Yarfa'illah, Allah yang mengangkat. Walaupun manusia tidak memberikan penghargaan kepada ulama atau orang yang ada ilmu pengetahuan, tetapi Allah mengangkat kedudukan darjat orang yang beriman dan darjat orang yang berilmu. Ada satu jasad, satu perempuan dimanjung dulu. Ketika digali kubur-kubur untuk dijadikan sebagai tiang, dijadikan jalan raya, lebuh raya. Diangkat, dipindahkan dan dijumpai satu mayat seorang ustazah, seorang perempuan yang tidak reput walaupun dah mati puluhan tahun. Malah kain kafannya pun tidak tercemar. Anak cucu ni datang tengok mayat tu, tengok jasad tu opah. Masih elok, putih-putih badannya. Kain kafan tak kotor, semuanya bersih. Kenapa jadi macam ini? Kerana anak cucu mereka mengakui bahawa ibu mereka, opah mereka ini ketika hidupnya mengajar orang baca Quran daripada muda sampai ke mati. Berpuluh-puluh tahun mengajar orang baca Quran sampai dia boleh hafal Quran. Cuba tuan-tuan tengok ustazah-ustazah di kampung-kampung, ustazah-ustazah di taman-taman. Mereka bukan hafaz Quran, tetapi akibat mendengar Quran setiap hari. Budak baca salah, dia boleh tegur. Dia pegang rotan, duduk di depan. Budak depan dia baca Quran. Yang ramai-ramai baca di belakang. Dia boleh tahu mana budak salah, mana budak tak mesti baca. Sebab dia hafaz. Padahal dia bukan hafaz dia mak tapi dia hafaz dengan sebab dia mengajar Quran. Maka dengan sebab dia ingat Quran dalam dadanya, Allah memelihara tubuhnya daripada dimamak, dimakan ulat dan sebagainya. Ini kehebatan. Siapa yang boleh tahan mayat daripada jadi busuk? Kita boleh tahan mayat pemimpin-pemimpin dunia. Boleh mayat dia ditahan daripada busuk. Tapi kena awet setiap hari. Kena mandi dengan bahan kimia setiap hari. Maka barulah badannya tidak reput. Tetapi yang ustazah tadi, duduk di dalam tanah. Tak ada siapa disiram dengan air kimia. Tak ada siapa yang mandikan dia dengan air kimia. Yang menjadikan dia terpelihara ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa? Dua sebab. Iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Saya seronok tengok kuliah tuan-tuan. Tiap malam kuliah. Jemu. Banyak ni kuliah. Banyak ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau 5 tahun macam ni, setiap malam, setiap subuh belajar macam ni, boleh jadi ustaz. Sungguh lah. Cuba tuan-tuan kira. Cuba tuan-tuan tanya ustaz-ustaz yang mengajar tuan-tuan. Ustaz belajar di mana ustaz? Ana belajar di Mesir. Berapa tahun ustaz? Ana bodoh lagi, 7 tahun lah. Kalau bijak tu 3 tahun ni. Ana sekolah Arab 5 tahun. Di Mesir 3 tahun. 7 tahun dia belajar agama. Dia jadi ustaz. Tuan-tuan, surau ni dibuka sejak tahun bila? 86. Maknanya dah 24 tahun. Dah 34 tahun tuan-tuan. 24 tahun. Tiap-tiap malam belajar. Maknanya tuan-tuan 3 kali ganda terror pada ustaz. Ustaz tu mengaji 7 tahun. Tuan-tuan mengaji di sini 24 tahun. Sepatutnya siapa jadi ustaz? 24 tahun bukan masalah, bukan masa pendek tuan-tuan. Budak kalau umur 24 boleh nikah. Kalau anak dara nikah umur 14 tahun, 24 dapat 5 anak. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tinggikan darjat tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan ilmu pada tuan-tuan. Dan apabila Allah meninggikan darjat kita dan memberikan ilmu kepada kita, maka perangai kita, tingkah laku kita sepatutnya sesuai dengan ilmu dan keimanan yang Allah Ta'ala beri. Kerana semakin orang yang berilmu, semakin tawaduk orangnya. Semakin orang itu beriman, semakin rendah diri orangnya. Semakin orang itu mendapat ilmu, semakin diam mulutnya. Semakin orang itu diberikan hidayah daripada Allah, semakin insaf. Tetapi apabila tuan-tuan mendapat ilmu, semakin tuan-tuan menegak. Bukan menjadi resam padi, bukan menjadi resmi padi, semakin menunduk. Tuan-tuan semakin sombong.
maknanya ada benda yang tak betul dalam sistem pendidikan itu. Ada benda yang tak betul di dalam pengajian itu. Ada benda yang tak betul yang masuk dalam diri kita. Ustaz-ustaz apabila dia mengajar, mesti dia bertambah tawaduk, mesti dia bertambah keadaannya baik cakapannya. Tetapi semakin dia mengajar, semakin mulut dia cabul, semakin dia mengajar ke arah kekasaran, semakin dia mengajar ke arah bahasa-bahasa yang tidak sedap didengar, itu menunjukkan ada something wrong dalam diri dia. Yang sampai dia mengajar bukan dengan ilmu yang dia belajar. Kita mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang telah kita belajar. Disiplin ilmu ialah manusia mengajar pada orang yang nak belajar. Itu disiplin nombor satu. Kalau orang tanya pada kita, disiplin kita apa? Disiplin pertama ialah mengajar pada orang yang nak belajar. Siapa orang yang nak belajar? Orang yang nak belajar ialah orang yang datang. Ini orang yang nak belajar. Kalau demikian, ajar kepada mereka. Tetapi yang banyak berlaku sekarang, dia mengajar pada orang yang tak nak belajar. Dia hentam orang tak datang. Apa nak jadi ni tak datang. Apa duk apa. Akhirnya yang datang lagi menung. Kita dapat apa malam ni? Tak dapat apa. Sepatutnya berikan ilmu kepada orang yang datang. Jangan duk cerita orang yang tak ada di hadapan. Itu disiplin ilmu. Yang banyak hari ni orang datang mengajar, dia duk cerita orang yang jauh-jauh. Tuan-tuan kenal isteri dia, tuan-tuan kenal laki dia, tuan-tuan kenal itu. Yang aku datang ni aku nak mengaji. Bukan nak cerita pasal bini dia. Bukan nak cerita pasal laki dia. Bukan nak cerita tentang projek dia. Yang ni yang menjadikan orang yang belajar, akhirnya akan menjadi macam mana guru yang mengajar. Guru yang mengajar kasar, anak muridnya juga kasar. Tapi kalau gurunya tawaduk, anak muridnya pun akan tawaduk. Saya jumpa satu guru yang telah meninggal dunia 3 bulan yang lepas. Mula-mula dia ceramah. Selepas dia ceramah, saya pula ceramah. Yang herannya, bila saya ceramah, dia tak balik. Sedangkan taraf dia ulama, tok guru, ahli majlis fatwa. Dia duduk depan dengar ceramah. Saya nak ceramah pun tak berani. Patutnya saya dengar dia ceramah. Bukan dia dengar ceramah saya. Dia ulama besar. Tapi tawaduknya dia dengar. Sebelum saya ceramah, saya dengar ceramah. Dia duduk di hadapan. Tidak ada muridnya yang bercakap. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bangun. Tidak ada yang buat misi. Diam satu masjid. Saya duduk di tangga. Saya tanya Rasulullah. Kenapa diam ni? Tak mula lagi. Tok guru tak mula kuliah lagi. Bila tak mula kuliah, tak ada siapa cakap. Diam. Subhanallah. Sebab dia ni pengarah. Bila bercakap, tunduk ke bawah. Bila bercakap, dia hormat orang. Bila orang tengok dia macam itu, anak muridnya pun jadi macam itu. Meninggal 3 bulan yang lepas. Tidak ada lagi satu ulama yang besar di negeri Perak. Tuan-tuan dirahmati Allah. Cuba tengok guru kita sekarang. Tepuk meja, melambung mikrofon, jatuh balik. Bila dia tengok, anak murid dia tengok tok guru tepuk meja, semua tepuk meja. Dia tengok pula dalam parlimen pula, tok guru pun bergaduh sekali. Main ke surau masjid, semua bergaduh pula. Sebab dia akan melihat apa yang tok guru dia buat. Sebab tu alangkah moleknya tuan-tuan. Kalau ilmu ni membentuk diri kita. Bila ilmu tu membentuk diri kita. Orang yang dapat ilmu membentuk jiwa. Kadang-kadang nak senyum pun tutup mulut. Pasal apa? Ilmu mendidik kita. Nak kencing berak pun dia kaji habis. Saya buat forum perdana. Bila habis forum, saya pun masuk dalam tandas. Saya tengok ahli panel yang duduk forum dengan saya pakai ramping. Dia selak ramping, dia selak baju Melayu, dia kencing diri kat dinding. Ahli panel forum tu menung saya tengok. Saya takut dia tengok saya dia, saya cepat-cepat masuk dalam tandas. Tadi yang bercakap tentang akhlak. Dia habis forum lari pergi jambat, kemudian kencing diri, selak sambil ramping kencing diri. Subhanallah.
ustaz cantik sangat tuan-tuan. Macam mana kita nak menjadi seorang guru yang baik, da'i yang baik, tarbiyah yang baik, kalau kita sendiri tidak boleh membaikkan diri kita. Sebab itulah diletakkan iman. Iman dulu baru ilmu. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Iman dulu baru ilmu. Barulah dapat kedarjatan di sisi Allah. Bukan dia letak ilmu dulu. Dia tak sebut ya fa'illahu allazina amanu. Dia tak sebut. Dia tak sebut ilmu dulu. Dia sebut aman dulu. Iman itu yang menjadikan akhlak. Iman itu yang menjadikan sopan. Iman itu yang menjadikan baik. Dapat pula ilmu. Excellent. Memang sempurna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di sini Nabi Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang darjat. Kita hanya faham antara dua darjat. Jadi kita tak faham antara dua darjat. Tetapi Ramli, darjat ni di sisi Allah, kita, darjat kita, rumah. Orang kita faham darjat tu apa? Atap genting, atap rumbia. Ni drama tahun 70-an ni, tuan ingat. Atap genting, atap rumbia. Cicit, belah otak tu lama, anjang hati. Ni hal lama-lama ni ingat. Drama anjang hati. Drama akak genting, akak rumbia. Itu namanya dua darjat. Orang Melayu nampak darjat ni rumah. Kamu duduk di mana? Saya duduk dekat Damansara. Kamu di mana? Damansara High. Yang high tu maknanya lebih daripada yang low ni. Nombor 1. Darjat nombor 2 ialah gelaran. Engkau siapa? Oh, saya mak engkau. Engkau kat engkau. Aku kat engkau pula Abang Jem. Abang Jem kira rendah lah. Pasal apa? Pasal keturunan. Yang ketiga, darjat ini dengan sebab kaya dan miskin. Darjat ini kerana apa? Cantik dan lawa, pendidikan dan sebagainya. Di sini Allah Ta'ala letakkan ilmu dan iman itu adalah darjat yang sebenarnya. Dia tak letakkan darjat kaya dan miskin, segak dan lawa. Dia tak sebut macam itu. Dia sebut yang membezakan darjat kita ialah iman dan ilmu. Imam Ibn Abbas berkata, mentafsirkan ayat ini, bagi ulama itu ada beberapa darjat yang tinggi, lebih daripada darjat orang yang beriman dengan 700 darjat. Ibn Abbas berkata, orang yang ada ilmu mempunyai darjat 700 kali ganda. Dan ada pula yang berkata satu darjat kepada satu darjat perjalanannya 500 tahun perjalanan. Tadi saya kata awal-awal mukadimah tadi. Beza di antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang tidak berilmu, jaraknya 500 tahun perjalanan. Satu darjat. Bayangkan 500 tahun darab dengan 700 tahun, itu ada berapa juta tahun. Dengan sebab adanya ilmu ini. Dan firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Katakan olehmu, adakah sama di antara orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Allah soal kepada kita, adakah sama di antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tuan-tuan, dalam negara, dalam pemerintahan, dia ada dua. Satu ulama, satu umara. Dua-dua. Kalau dua-dua ni baik, baiklah negara. Saya bukan tak suka ulama ni jadi pemimpin politik. Bukan tak suka. Tapi kadang-kadang tak sesuai rasanya. Bila duduk dalam Dewan Undangan Negeri, duduk dalam parlimen, satu tok guru, satu ustaz duduk kena balung. Dia kedudukan tinggi, ulama. Tiba-tiba jadi ahli politik. Bila ahli politik, kena tibai. Kena tibai selalu. Biasa, bro. Bila ada perbahasan, bila ada perdebatan, kena tibai rapat. Kadang-kadang kita tak gamak nak tengok orang alim. Orang alim itu, kadang-kadang lembu. Kena tibai duduk dia cukong. Sebab itu dibezakan ulama dan umara. Pimpinan satu tempat, ulama satu tempat. Ulama menasihati umara, pemimpin.
Sepatutnya gitu. Sepatutnya gitu. Tetapi bila ulama menjadi pemimpin, maka kita boleh lihat penghinaan kepada ulama. Sampai kadang-kadang kita tak gamak nak dengar penghinaan itu. Saya juga tak seronok bila saya buka laman blog. Orang duk panggil ni Aziz tu N.Aziz. Saya tak seronok. Namanya Ni Abdul Aziz Nikmat. Tapi orang ringkaskan nama dia N.Aziz. Jadi apa? Ini satu tok guru, satu orang. Pasal apa yang Habib panggil M.Aziz? Pasal apa jadi macam itu? Tetapi apabila telah masuk dalam bidang politik, betul-betul tak dapat elak. Kalau saya ni masuk politik, orang tak panggil Ustaz Ghazil lah. Orang panggil Zam-Zam, Allah kazam. Itu benda yang saya kena hadapi. Sebab itu lebih baik saya jadi macam ini. Saya boleh nasihat pemimpin, saya boleh nasihat siapa-siapa. Bila saya dah jadi satu orang, ulama politik, orang agama yang berpolitik, apa yang saya cakap, orang kata, oh, itu orang politik. Walaupun saya bercakap daripada segi hukum, orang akan kata, oh, dia tu ulama politik. Biasalah, dia tu politik. Tetapi bila saya stand, berdiri di atas ilmu, berdiri di atas ilmuwan, berdiri di atas kapasiti ulama, berdiri di atas kapasiti pendakwah, ustaz dan sebagainya, orang pandang lain pada kita. Ingat, Tok Guru larang. Siapa-siapa pun ada Tok Guru larang. Itu sebab dalam Islam dia ada perbezaan itu, ulama dan umara. Tetapi apabila ulama nak jadi umara, maka tuan-tuan akan lihat berlaku berbagai benda yang tak menyedapkan hati, tak menyedapkan mata memandang. Sangat sedih berlaku. Umpatan, kejian, fitnah dan sebagainya. Dan itu benda yang terpaksa berlaku. Nasib baik ulama menjadi pemimpin. Bagus juga. Yang lagi teruk ialah umara nak jadi ulama, lagi haru biru. Pemimpin nak jadi ulama, lagi jajah. Saya menggesa kepada Mahkamah Syariah supaya lebih berhati-hati jika nak mengkahwinkan wanita yang di bawah umur. Kerana kita tidak mahu pembesaran wanita itu terjejas kerana mereka berkahwin di bawah umur. Mungkin saya tengok. Bila mahkamah membenarkan budak umur 14 tahun berkahwin, hang siapa? Kamu tu siapa? Makcik siapa makcik? Mak budak bersetuju, budak bersetuju, bapa budak bersetuju, mahkamah bersetuju, habis. Habis. Budak tadi dah berusia 14 tahun. 14 tahun memang layak berkahwin. Daripada dia duduk merenda dekat Jaya, dekat Tesco apa semua, baik dia kahwin. Kebetulan laki dia pun off-start. Jalan je lah. Yang apa yang kita nak kacau benda-benda itu? Ini bidang agama. Yang menjadi rosak kita pada hari ini ialah bila sebut bidang agama, semua orang nak bercakap. Menteri nak bercakap, artis nak bercakap, ahli sokan nak bercakap pasal agama. Bila sebut tentang hukum, semua nak bercakap pasal agama. Sedangkan agama ni dia ada hak eksklusif. Dia bukan boleh cakap. Ini bila sebut hukum agama, dulu Sami Bello bercakap tentang agama. Bila sebut tentang agama, orang yang tak layak bercakap. Kita marah hari itu. Sami Bello bercakap, saya kalau jumpa itu ayat buat jalan raya dalam Quran, saya tak jumpa. Kita marah dia, hang tak berhenti, duduk dia. Bila kita marah pada Sami Bello bercakap tentang ayat Quran, kenapa kita tak marah pada K7 yang baca ayat Quran tak betul? Serupa. Dua-duanya serupa. Hang bukan Islam, hang tak layak bercakap tentang Quran, duduk dia. Hang cakap soal lain. Ni Islam, ni hak kami. Islam ni ada hak eksklusif dia. Hanya orang yang ada privilege card saja yang boleh bercakap tentang Islam. Kamu bukan kata privilege card. Kad seperti ego pun tak ada. Jadi tuan-tuan, yang menjadi kesedihan kita pada hari ini ialah terlalu banyak orang yang nak bercakap tentang agama. Biarlah orang ahlinya yang bercakap tentang agama. Yang bercakap tentang agama, ahlinya siapa? Ahlinya ulama. Refer pada ulama.
Biar ulama menterbiahkan kita, biar ulama menasihatkan. Tapi sekarang disayang tuan-tuan. Semua orang nak cakap. Ditanya hukum menyanyi kepada penyanyi. Memang dia kata harus. Saya mencari rezeki dengan menyanyi. Dan suara saya ini anugerah Tuhan. Apa salahnya saya menggunakan anugerah Tuhan mencari rezeki? Pergi tanya hukum pelacur pada pelacur. Halal. Saya ada 3 anak. Suami saya tinggalkan saya. Siapa nak makan anak-anak saya? Siapa nak bagi makan? Sebab itulah saya terpaksa mencari rezeki dengan peniaga secara kecil-kecilan. Memang dia akan bercakap bahawa perbuatan dia itu baik. Biarlah mufti yang bercakap. Biarlah ahli majlis fatwa yang bercakap. Kan senang. Tetapi bila ada mufti tak nak dengar cakap, bila ada ahli majlis fatwa tak nak dengar cakap, kita akan dengar cakap mufti bila mufti itu cakap belah kita. Bila mufti itu bercakap luar daripada belah kita, dengan mufti pun kita tibai. Sebab tu sekarang mufti dia, mana ada mufti cakap? Buka mulut kena. Acah kena buka mulut. Baik aku dia. Dulu ada juga mufti yang berani cakap lah dengan dia pun diam dah. Saya peduli apa? Saya tak mau cakap apa. Nanti saya cakap apa marah dekat saya. Baik saya diam. Tengok TV, dulu dia minum. Lagi senang. Ini yang kita tidak mahu tuan-tuan. Balik kepada asas. Dalam bab kepimpinan, dia bidang yang cakap. Dalam bidang ini, ulama' menasihati. Dan apa-apa pertikaian berlaku ulama' kita rujuk. Dan rujuk pula ulama' tadi kepada 2 faktor, 2 sumber, Quran dan hadis. Maka selamat kita. Baik, kemudian. Dan firman Allah Ta'ala dan jawabnya. Tentulah tidak sama di antara orang yang tahu. Apa-apa yang diperbuatnya, semua yang menjadi betul. Mana dapat faedah. Dan orang yang tidak tahu itu apa yang dibuatnya dengan merambang, dengan kerana itulah salah. Jadi salah dan rugi. Atau diumpamakan orang yang berilmu itu dengan orang yang celik. Dan orang yang tidak berilmu itu dengan orang yang buta. Maka orang yang celik berjalan ia ke mana kehendak dengan terus dan pantas. Tiada apa yang ia takut dan tidak ada apa halangan. Dan orang yang buta, yang berjalan dengan meraba-raba, selalu berlaga di jalanan dengan apa-apa, lalu mendapat penyakit dan sebagainya dengan sebab dia buta. Orang yang berilmu ibarat orang yang celik. Orang yang jahil ibarat orang yang buta. Cuba tengok orang yang celik, senang sampai. Cuba tengok orang buta, susah sampai. Orang yang buta teraba-raba. Orang yang celik senang aja. Begitulah bandingan orang berilmu. Kalaulah kita ni tuan-tuan cari apa-apa benda, letak dengan orang yang berilmu, senang. Cari suami yang berilmu. Sekarang cari suami yang banyak wang, yang banyak harta, yang segak. Itulah yang menjadi tumpuan utama. Yang segak dulu, mata biru, bulu dada ni penuh di dada sampai ke muka bulu. Yang itulah yang menjadi taruhan. Nak jadi isteri pula cari yang segak, yang lawa, yang tinggi, yang putih. Yang itulah yang menjadi taruhan. Nak bina apa benda pun dia cari dulu yang lawa-lawa dulu. Dia tak ambil yang utamanya, ilmu dia tak ambil. Ilmu pun tuan-tuan, berapa banyak orang yang berilmu bergaduh bercerai. Kerana apa? Sebab dia hanya pilih yang berilmu. Dia tak pilih yang nombor 2. Dia tak pilih yang nombor 2. Nombor 2 yang Nabi suruh pilih ialah akhlak. Ilmu saja tak cukup. Berapa banyak orang yang ada ilmu. Profesor, pensyarah. Tapi profesor pensyarah pun jahat juga. Berapa banyak ustaz-ustaz yang ada ilmu. Dengan ustaz tu pun auta kare juga. Banyak tuan-tuan. Sebab itu Nabi suruh pilih satu lagi. Berilmu dan berakhlak. Akhlak ini yang telah luput daripada orang-orang Melayu. Mana ada lagi budak-budak Melayu yang hormat bila lalu depan orang tua. Yang diam bila orang tua bercakap. Malah budak-budak sekarang tanya pada pakcik. Apa? Dia boleh tanya pada pakcik tu. Apa? Pakcik kata tak ada apa. Cakap banyak aku kenal pula dalam ni. Dulu kalau pakcik tengok saja, orang tua tengok saja, budak-budak lari menikus. Sekarang tak. Pakcik tua yang menikus. Sebab sudah hilang akhlak. Penghormatan sudah hilang.
Sopan santun orang Melayu sudah menjadi kenangan. Kenangan yang tak dapat dilupakan dan tak akan jumpa. Adab sopan orang-orang Melayu yang penuh dengan adab sekarang hanya menjadi sebutan silam saja. Pepatah-pepatah orang Melayu, kiasan-kiasan bahasa orang Melayu sekarang sudah tidak ada lagi. Kiasan lembut orang Melayu sudah bertukar dengan bahasa-bahasa yang kasar-kasar. Bahasa-bahasa yang orang-orang sendiri tidak boleh faham. Jadi inilah tuan yang berlaku kepada kita. Dua benda ni hilang. Nak memilih apa benda pun, dua benda ni dah tidak ada. Berilmu dan berakhlak. Dua benda ni kena pilih tuan-tuan. Bukan cakap pilih menantu suami, pilih pemimpin. Ada ilmu, ada akhlak. Tak ada ilmu, tak ada akhlak, tak ketepi dulu. Nak berilmu dan berakhlak. Kalau ada ilmu saja, berakhlak tak mau. Kalau akhlak tak ada. Kalau akhlaknya bagus, ilmu tak ada pun tak jadi apa. Sayang, dua faktor ini manusia tak nampak. Bukan kata nak pilih pemimpin. Nak pilih ustaz pun kena ada dua benda ini. Mesti ada ilmu. Biar orang yang duduk di atas kerusi ini, biar orang yang mengajar di atas meja ini, yang pertama yang mempunyai ilmu. Dan yang keduanya mempunyai akhlak. Berapa banyak orang yang duduk di atas kerusi, yang mengajar di atas meja ini, dua faktor ini sudah tidak ada. Ilmunya tidak ada, akhlaknya tidak ada, dia akan menghasilkan orang-orang yang tidak berilmu dan tidak berakhlak. Ini adalah sangat berbahaya. Sebab itu pihak jawatan kuasa, biro dakwah dan sebagainya, tolong pantau benda ini. Contohnya senang ke nak kumpul dengan ramai-ramai macam malam? Saya nak paki, susah. Baik dia jalan kaki, senang paki. Nak paki susah, nak apa pun payah. Semayang belah sana penuh, semayang belah situ pula. Bukan senang nak kumpulkan orang macam ini. Maka apabila nak dikumpulkan orang macam ini, kita memerlukan orang yang boleh mentadbir dengan baik. Kalau pentadbiran rosak, yang ramai-ramai macam ini akan hilang. Yang tinggal hanyalah tiang raudah. Kita lihat raudah dia tuan-tuan. Ada surau yang sombong. Kami buat surau bukan untuk orang luar. Kami buat surau untuk orang dalam. Biar tak ada orang pun tak apa. Janji orang dalam kan. Masya Allah. Tuan-tuan. Dia hanya fikir orang dalam. Dia tak tahu sebenarnya orang luar yang datang bawa doa, bawa barakah. Di antara doa yang mustajab ialah doa orang musafir. Musafir itu apa? Keluar daripada rumah, keluar daripada bendul. Itu musafir. Tuan-tuan duduk di mana? Duduk Taman Melati, Leha, KL Putnu, rumah pangsa belakang. Itu nak mari ke sini, nama dia musafir. Doa orang musafir ni, doa mustajab. Ada yang datang daripada Kepung. Ni sahabat kita ni, Kepung, puncak, Niaga Kepung. Punya Johor nak main. Berapa ratus traffic light nak main? Tu dah kira batu dulu. Kira berapa ratus traffic light. Masya Allah. Doa dia mustajab. Ustaz Zuhair doa, ya Allah berkatilah taman kami, berkatilah surau kami. Doa Ustaz Zuhair itu mungkin tak mustajab sebab dia orang sini. Tetapi orang-orang yang duduk, yang datang jauh-jauh ini, yang mustajab doa. Tiba-tiba kita, bila kita bercempera, bila kita bergaduh, bila kita tak sepakat, barakah ini akan hilang. Bila barakah ini hilang, tuan-tuan, kita bimbang. Penyakit akan sampai. Penyamun akan sampai. Penyangok akan sampai. Penagih akan sampai. Pengedar akan sampai. Perokok akan sampai. Pencabul pun akan sampai. Saya mengajar satu tempat, satu makcik duduk rumah dia seorang-seorang, kena rompak. Umur 70 tahun, kena rompak. Akhirnya ustaz kita tukarlah ustaz buat kuliah sebelah siang ustaz. Kenapa sebelah malam kami takut kena rompak ustaz? Siang tak rompak ke? Siang nampak. Subhanallah, kena rompak. Tua-tua. Kesian. Jadi dia mempengaruhi perempuan-perempuan lain. Kami tak nak datang dalam mengaji ustaz, takut kena rompak. Kena cabul, kena rabak pun ada. Itu yang saya kata dulu yang di Kedah. Yang kena rogo bila pergi motong getah.
60-an umur dia. Kena roboh. Masuk hospital makcik umur 60 lebih. Dia peduli apa? Baju busuk, baju getah serap dia peduli apa? Yang dia boleh. Kena roboh lah orang tua. Dia masuk hospital. Wartawan tanya dia, makcik tak melawan ke? Mula-mula melawan juga. Lama-lama biar lah kata dia. Lawan pun tak guna. Lama-lama biar lah kata dia. Biar. Dah biar-biar kena. Jadi kita tidak mahu benda itu. Jadi kalau tuan-tuan nak datangkan barakah pada taman tuan-tuan ini, inilah satu cara dia. Ilmu. Ni ilmu ni. Majlis ilmu. Adanya orang alim yang mengajar. Dan adanya orang yang datang belajar. Malaikat rahmat turun pada taman tuan-tuan. Masya Allah. Tapi dia katakan tadi, kena pilih orang yang betul-betul yang duduk di atas kerusi ini. Yang ni kita kena lihat. Bila dia mengajar betul cuma 5 minit. Selepas 5 minit dia mula punah. Kita pun tak senang. Lama-lama seorang kat punggung balik. Akhirnya rugi. Sebab tu saya mengajar ni tuan-tuan. Saya mengajar gitu. Mengajar biar agama. Biar orang faham agama. Biar orang cinta pada agama. Lama-lama orang sayang. Orang sanggup datang. Budak-budak kecil datang. Saya rasa terharu budak-budak datang. Anak-anak kecil. Umur 5 tahun, 6 tahun, bapak bawa anak. Anak bawa bapak. Anak kata pada bapak, jom lah malam ni Ustaz Kazim, jom lah. Anak-anak hari ni mengenali Ustaz Kazim melalui CD, melalui YouTube, Facebook. Saya seronok tu. Saya pergi mana? Datang ke Kuala Lumpur ni semua orang kenal. Alhamdulillah. Saya buang kepiah supaya orang tak kenal. Kenapa Ustaz? Nampak muda pula. Pakai balik kepiah. Ustaz tak pakai serban lagi Ustaz. Pakai serban pula Ustaz balik kuliah. Mana Ustaz? Buka serban, kenal. Buka kepiah, kenal. Buka apa pun kenal. Kita ni usaha tak nak orang kenal. Kenal juga. Alhamdulillah. Yang kenal tu makrok. Kalau cakap Pak Haji kita kenal biasa bro. Dia dengan jubah, dengan kepiah. Tapi rockers. Macam tadi saya makan di satu restoran. Rockers. Tu dia kotak rokok 2 kat lipat. Baju gulung macam ni. Saya tengah ada ambil kuih. Ni Ustaz Kazim ya? Ya, saya Ustaz Kazim. Allah, saya peminat setia Ustaz. Rockers. Masya Allah. Yang inilah yang kita nak buat. Nak tarik orang. Bukan nak halau orang. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan. Jika ada masalah sesama kita. Di surau ini. Allah Ta'ala sebut. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan kamu. Hendaklah dimesyuaratkan sesama kamu. Bincang elok-elok. Yang mana ada salah, minta maaf. Perbetulkan kesalahan. Kalau dia salah, kita tegur dengan cara hikmah. Perbetulkan baik-baik. Kita sayang jemaah. Kita sayang surau. Kita sayang orang yang nak belajar. Kita sayang pada program-program agama. Dengan sebab perselingkahan berlaku, muka-muka dia akan hilang seorang demi seorang. Bila perselingkahan berlaku, pengajian akan kurang seorang demi seorang. Baru ni saya semayang kuliah subuh satu tempat. Kemarin dari Ahad semalam. Saya lalu dekat satu tempat yang pernah saya mengajar. Hanya ada 3 orang semayang subuh. 3 selipar je tuan. Sedih penuh tu. Tak tahu tu selipar orang tinggal. Jadi kita tidak mahu sesuatu tempat yang begitu hebat dengan keberkatannya hilang dengan sebab sedikit perkara yang mengguris jiwa, perasaan dan kata-kata. Baik, nanti Allah Ta'ala berkata, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Artinya, hanya saja yang takut akan ulama. Daripada segala hamba-hamba yang itu ialah ulama yang tahu mereka itu akan kekuasaan dan kekuatan Allah. Apa makna alim? Orang Melayu faham alim lain, lebih lain, warak lain. Ada kata orang Kedah, kematian suami. Dia punya hajat nak tengok muka saya tu, dia bawa 2 kereta, dia ajak anak cucu dia main. Jom mak nak tengok Ustaz Kazim, nak tengok sekolah dia. Kebetulan hari tu saya pergi hospital.
Dia telefon kami main jauh-jauh. Ustaz tak ada. Ustaz kat mana ni? Saya tengah ada rawatan ni. Sabang sama cik saya. Cik duduk dia diam dulu. Pukul 5 saya sampai. Bila saya sampai, ya Allah, seronoklah tengok Ustaz Ghazal live in concert. Jadi dia kata ni Ustaz ni arwah makcik mati. Dia tinggal pusaka. Jadi bahagi-bahagi semua ni kami nak pulang balik nak wakaf kat sekolah Ustaz taklah banyak. 500. Alhamdulillah. Wakaf dan nama dia. Nama dia apa makcik? Abdul Rahman Lebai Mat. Tapi Mat tu haji. Dia pun panggil Lebai. Nah, Abdul Rahman bin Lebai Mat kata dia. Sebenarnya Mat tu dah pergi haji dah. Patutnya Abdul Rahman bin Haji Mat. Dia pun panggil Lebai. Yalah makcik Lebai ke apa ke kira okey lah. Orang kampung haji lain, Lebai lain. Haji selalunya tu imam. Lebai selalunya hak tu nilai. Dia biasa gitu lah. Tok Lebai ni kaki masjid. Tu nama dia Tok Lebai. Kalau dia haji pun orang panggil dia Tok Lebai. Pasal apa? Pasal dia tukar baca doa. Pasal apa? Pasal dia ni sakit demam kenduri kendara. Dia lah pada harapan. Nama dia Tok Lebai. Itu orang kita faham. Yang kedua, orang kita faham warok tu apa? Warok ni berjalan tunduk ke bawah. Oi, dia tu warok Ustaz. Oh, kira kita duduk nyembang dengan dia. Dia kan tengok muka kita. Tunduk situ. Oi, warok. Sampai tu dia belaga tiang pula. Duduk jalan tunduk. Belaga tiang tu. Tu bukan warok. Warok ni tengok ke depan. Tiang konak. Lubang lompat. Nah. Kalau ada tangga lompat ke apa-apa. Itu bawa nama dia warok. Warok bukan naik motor tunduk. Depan tu budak langgar budak pula. Warok maknanya ialah mengelak diri daripada melakukan maksiat. Itu maknanya warok. Mencegah diri daripada melakukan maksiat. Itu warok. Alim. Apa makna alim? Oh, dia tu alim. 20 tahun tak Mekah. Dia lupa unta sampai mati di Mekah. Lagi alim unta. Orang Melayu faham alim ni banyak ilmu. Tidak. Alim ialah orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmu. Namanya ialah alim. Dia ada ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Itulah alim. Kalau dia ada ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, itu bukan alim. Walaupun serban dia sebesar batu sekali. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, yang takut kepada Allah ialah ulama. Apa makna ulama? Orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmu dia. Insya Allah dia takut. Walaupun dia tak buat. Dia berada di situ pun dia takut. Dia tak buat. Dia tak minum arak. Tetapi dia berada di majlis yang orang minum arak. Dia tak mau duduk. Kenapa Ustaz balik? Tu nampak puak-puak kafir tu minum arak atas meja. Biasa Ustaz tu minuman depa, kita makan kok. Kita minum kok, Pepsi pun ada. Saya kata, arak ni Allah larang. Arak ni Allah benci. Arak ni Nabi benci. Bila kita duduk bersama dengan orang yang minum arak, maknanya kita reda dengan perbuatan mereka. Saya minta maaf, saya balik dulu. Inilah ulama. Ulama bukannya duduk dengan orang kafir yang tidak Islam, yang minum arak dan kata, itu hak mereka nak minum, biarlah. Saya main nak ceramah kat mereka nak minum, mereka punya bahasa saya. Ini bukan ulama. Ulama dia tegas. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka boleh minum arak, tetapi disebabkan arak itu Allah murka. Dan saya pula berada di tengah-tengah kemurkaan Allah. Saya tidak mau, saya balik. Kalau ini stand seorang ulama, itu nama dia ulama. Tetapi kalau stand dia berubah, hanya beberapa kepentingan yang dia nak dapatkan daripada orang kafir. Arak depan mata pun dia berubah, tak nampak je. Itu nama dia bukan ulama yang sebenar. Ni yang kata innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sampai tahap macam itu. Sebab tu tuan-tuan, bila saya ni sekarang ni, alhamdulillah. Bukan saya nak jek diri pula. Saya minta maaf, saya bukan nak bangga diri pula. Alhamdulillah sekarang ni yang jemput-jemput Datuk Seri, Datuk semua duduk jemput. Dan Tan Sri jemput ceramah. Dia pun tak buat ceramah di masjid. Dia pun buat ceramah untuk anak beranak di rumah. Alhamdulillah. Rupanya mereka pun minat. Minat CD kita ceramah.
Mereka nak mari masjid. Sudah. Tak apalah kita pergi rumah mereka dulu. Sambil-sambil kita gamit mereka supaya datang ke masjid. Ada 2-3 datuk yang saya pergi ceramah di rumah mereka. Saya tengok yang pakai rantai. Pakai gelang. Dia taklah masak. Tak rada lah, tak pakai rantai gelang. Bila sampai waktu makan, mereka makan dengan saya. Saya bisik. Datuk, laki-laki haram pakai rantai. Dia tutup dengan baju dia. Tak ada apa dah, ni bukan mas. Benang haram, Datuk. Bukan kata mas saja haram pakai. Laki-laki pakai rantai benang hitam tu pun haram. Saya peduli apa? Bukan saya minta duit dengan dia. Bukan saya jemput dia main rumah. Dia jemput saya. Kalau dia tak nak panggil saya ceramah lepas ni pun tak apa. Lepas tanggungjawab saya. Haram, Datuk. Sampai satu datuk tu belah. Tinggal saya dengan driver dia. Tak apa. Belah api pun nak makan. Pasal apa? Pasal saya tegur dia pakai rantai mas. Haram. Kalau kita nak ambil agama betul-betul. Tapi saya tak tegur depan orang ramai. Ini rumah dia. Saya bisik dengan dia. Kalau boleh buang, haram. Kalau boleh buang, haram. Dosa. Saya bukan ada niat apa. Tak ada niat pun haram. Ada yang rendah diri dia buka. Ada yang rendah diri dia buka. Ada yang rendah diri dia buka. Alhamdulillah, saya baca khutbah di satu masjid di belah-belah Selangor. Satu masjid, saya duduk di atas mimbar. Saya nampak orang yang pakai, laki-laki yang pakai tocang. Saya nampak. Saya kata, tuan-tuan, Nabi melarang orang laki-laki bertocang dalam sembahyang. Makruh. Dan bila laki-laki bertocang dalam sembahyang, syaitan akan duduk bertenggek di atas kepala, di atas tocang. Malah ada sahabat Nabi yang melihat orang pakai tocang, dibukanya tocang itu ketika laki-laki tadi sedang sembahyang. Saya minta pada tuan-tuan, abang-abang, saudara-saudara yang berada di bawah mimbar saya ini, kalau bertocang, tolonglah buka sekarang. Saya lihat 2-3 orang membuka tocang. Buat apa kita takut dengan dia kalau benda itu benda yang benar? Tapi hikmah. Dia sendiri buka dan dia tak marah pada kita. Tapi kalau kita tidak ada hikmah, yang bodoh pergi buat tocang ni pasal apa? Bodoh piang, dia tunjuk nombor tuan. Salah kita. Orang tidak mau ikut kita sebab cara kita bercakap tak betul. Cara kita intonasi kita tak betul. Kalau kita intonasi yang baik, kalau kita bercakap yang baik, dia sukarela cakap. Dan dia sukarela buka. Kita tak larang dia rambut panjang. Biarlah dia rambut panjang sampai ke bahu. Silakan. Bukannya haram. Tetapi dalam solat tidak boleh ditocangkan. Kerana syaitan duduk di situ. Demi nak selamatkan dia daripada diganggu oleh syaitan, kita tegur elok-elok. Dan 2-3 orang sukarela buka tocang dia. Dia marah tak? Dia tak marah. Habis semaya dia jumpa kat pintu pagar. Terima kasih Ustaz. Saya pun tak tahu. Ingatkan boleh bertocang. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Cara kita itu. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama yang takut kepada Allah Ta'ala ini apa? Ialah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau ilmunya sekadar diamalkan untuk berceramah, tidak diamalkan dalam kehidupan dia, dia belum lagi dikategorikan sebagai ulama. Kita belajar bahawa haram mengumpat. Tetapi dalam ceramah ulama lah yang paling banyak mengumpat. Dia belum ulama. Ulama adalah ulama. Mulut jaga, mata jaga, tangan jaga, kaki jaga. Dia ulama. Di mana-mana pun kedudukan dia adalah ulama. Jadi berhati-hati. Ya, berhati-hati tuan-tuan. Ya, sebab kadang-kadang kita ni bimbang. Bila berlaku satu-satu benda, godaan, cubaan dan sebagainya, status ulama tadi hilang. Maka siapa yang lebih tahu, maka dialah yang lebih takut akan Allah Ta'ala. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu ustaz, dia ni bela burung. Dia bela burung. Ustaz kalau dia bela burung, dia tak ajar dia ajar burung tu sampai boleh mengucap La ilaha illallah
Burung boleh mengucap. La ilaha illallah, kata burung. Dia pergi ceramah. Kucing duk lama kat burung. Terliur. Kucing ni terekam. Burung ulama tadi. Balik ulama bersepai bulu burung. Menangis. Bukan burung tu menangis, mati menangis. Dia ulama tu menangis. Mengajar untuk menangis. Anak-anak murid kata burung dia mati. Nak makan ni kucing. Sampai terjejah ilmu dia, terjejah mengajar. Jadi anak murid ni pakak, pergi cari burung ganti dia. Dia kata, nak ustaz, duk teriak, menangis, nanti kami tengok ni burung bau simpang. Kata ustaz, saya menangis, bukan burung tu mati. Saya menangis, saya ajar burung tu sampai boleh mengucap. Dan bila burung tu kena makan dengan kucing, burung tu boleh mengucap. Itu yang saya fikir. Saya ni pun mengucap. Saya takut bila saya mati besok, bolehkah saya mengucap? Burung tadi saya ajar dia mengucap. Masa dia mati itu mengucap lah. Walaupun dia tak perlu mengucap, tapi dia boleh tak mengucap. Sedangkan dia memang dilatih tiap-tiap hari supaya mengucap. Saya ni pun mengucap tiap-tiap hari. Yang menjadi ketakutan pada saya, selepas burung tu mati ialah, saya ni boleh mengucap atau tidak. Sebab tu saya fikir sedih. Bukan dia fikir burung tu mati. Saya takut saya tak boleh mengucap ketika kematian saya. Masya Allah tuan-tuan. Pemikiran dia. Saya pernah jumpa dengan satu ustaz. Dia panggil 2 kali saya mengajar di surau. Satu ulama besar. Saya ni ulama apa? Saya muallim, cikgu je. Cikgu tadika saya. Ulama ni profesor universiti. Dia kata ustaz ceramah di sekolah anak kan. Sekolah dia masa itu tidak ada ceiling. Hanya kayu walam je dengan atap. Dia nak kumpulkan dana nak buat ceiling. Jadi dia jemput saya untuk buat dana. 2 kali saya jemput. Alhamdulillah siap ceiling dia. Dengan bilik air, dengan tandas semua siap. Tak lama lepas tu orang telefon saya meninggal hamba Allah. Tuan-tuan tahu sebelum dia meninggal dia buat apa? Dia bawa anak-anak dia. Dia kata kalau pak mati, ni pak, kubur bapak ni. Dia panggil semua anak-anak. Lepas tu besok petang pula dia pergi korek kubur. Penggali kubur tanya ustaz buat apa ni? Pasal nak mati dah, dia buat siap kubur. Kalau aku mati hang tanam. Besok mati semua hamba Allah. Sampai tahap macam itu. Allah Ta'ala jaga dia sampai boleh panggil semua anak, boleh cerita kubur dan mana, boleh pergi ambil cangkul, boleh korek kubur. Bila penggali kubur nanti bila hang tanya, ni siapa ni? Inilah tempat aku mati ni. Kamu tanam di sini. Masya Allah. Kita rumah depan kubur pun jual rumah. Masa kita beli rumah ni tak ada kubur. 4 tahun orang tanam kubur mayat hidup lah. Maki. Celaka. Adik biru. Biru kata dia. Dia marah orang buat kubur depan rumah dia. Patut cantik Alhamdulillah. Tiap hari aku boleh tengok kubur. Mudah-mudahan memberi insaf pada kondominium mana gaya dulu. Yang bangkak pasal orang kubur buat dekat kondominium. Marah tolong. Pasal buat kubur dekat kondominium. Padahal itulah tempat yang dia nak beli. Ya Allah, tuan-tuan, takut berkubur pada apa? Ulama, orang yang baik, orang yang ada ilmu, dia rindu pada kubur. Itulah tempat aku nak tidur. Bukan rumah ni tidur sekejap. Tidur kejut, tidur bangun. Dalam kubur, tidur tak bangun-bangun. Dalam rumah kita ni tuan-tuan, banyak masalah. Kena bayar api lah, indah water lah, air cantik lah, apalah. Kena bayar asra lah, apalah. Duduk dalam kubur tak bayar apa. Baik kita buat persiapan untuk kubur. Maka nak buat persiapan untuk kematian ini, maka hendaklah kita ada ilmu pengetahuan. Kerana dengan ilmu pengetahuan inilah yang membetulkan semayang kita. Kalau tidak, tak betul semayang tuan-tuan. Malam ada awak atas mesej kat saya, ustaz, saya baru kahwin. Saya tentu isteri saya batal tak batal, ustaz? Baru kahwin.
Dia tanya, dia pegang isteri dia, batal tak batal ayat Umayyah? Saya kata batal lah, peganglah batal. Tapi kawan saya kata tak batal, biarlah dia kata tak batal, hang batal. Sudah. Kita ambil mazhab Syafi'i kata batal. Sudah. Kita dah bawa pening kepala. Batal. Kalau tak batal pun, dia ambil wuduk, dapat 10 kebajikan. Apa yang malas ni? Dia kata malas tak batal ke raya pegang ni mazhab ni kata tak batal. Pulang nak hampir. Tapi kalau tak batal, tapi mazhab Syafi'i kata batal, kamu pergi ulang ambil wuduk, dapat kali lagi. Apa masalah kita dengan wuduk? Tak jadi masalah apa dengan wuduk. Pergilah tuan-tuan. Kita di Malaysia ni bersyukur. Saya bersyukur tadi masuk dalam tandas. Air paip ada. Nak buang air ada, nak buang apa, air semua ada. Cuba tuan-tuan pergi luar negara. Di China juga. Tandas ada. Tandas ada. Pump untuk air dalam tandas ada. Paip tak ada lah. Nak basuh lagu mana? Sebab tu tuan-tuan yang mana nak pergi Hong Kong, pastikan bawa botol mineral. Isi air untuk dalam tandas. Mereka tak ada air. Jenuh tu kan? Mereka cuma ada paip untuk pump. Untuk basuh tak ada. Tisu ada. Kalau tuan-tuan buang air besar, nak langgar tisu sila. Itu masalah di Hong Kong. Ini penting ni air. Bawa botol kosong, buka alam paip, solat tandas. Satu makcik dia tanya, makcik tak semayang, makcik? Tak semayang, balik hotel semayang. Kenapa tak semayang? Kecil tak basuh. Air tak ada, tahu apa ya? Itu masalah ni. Hong Kong, China pula. Kena bawa botol benda-benda. Lemak perut tuan-tuan. Susah hati. Yang di Arab pula, air ada, paip mana? Jamban kotor pula, penuh melimpah ruah tak. Kita nak kencing, susah hati. Saya dah kata dah minggu lepas, tuan-tuan kalau pergi negara Arab, makan dulu baru pergi jamban. Jangan pergi tandas dulu baru makan, kompong tak lalu. Selambok-lamboknya tak, lalat berkerumun. Bila kita pergi tandas dulu, baru pergi makan nasi. Orang hidang nasi, lalat mana? Lalat tu datang. Masya Allah. Ringat lalat ni wala tandas. Di Malaysia ni pula tandas bersih, air bersih, semua ada. Selak pintu pula tak ada. Jadi saya nasihatkan untuk bawa pen supaya bisa senang. InsyaAllah. Saya pergi ceramah di Kemunting, jangan kata selak pintu pun tak ada. Dia letak pintu tu sandar kat dinding. Menung dia tengok. Macam mana nak pakai ni? Ambil pintu tu tutup. Sembel dengan timba. Baru boleh pakai. Dalam hati duk doa. Ya Allah janganlah siapa tolak ni. Sebab tu kebanyakan kita ni sakit jantung. Hati tak tenang masa buang air. Takut-takut je tuan-tuan. Baik. Yang terakhir. Dan banyak lagi ayat Quran yang menjadi dalil atas kelebihan ilmu. Dan hadis pun beberapa banyak seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya dan lain-lainnya. Satu lagi sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Yang bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama itu ialah orang yang mempusakai Nabi. Apa makna al-ulama warasatul anbiya? Ulama itu ialah pewaris para nabi. Apa makna pewaris para nabi? Kuliah bulan depan insya-Allah. Panjang lebar tentang maksud ulama pewaris para nabi. Tuan-tuan, kesimpulan kuliah kita pada malam ini, marilah kita menghormati ulama, marilah kita menghormati ilmu. Kalau tuan-tuan tidak mahu menjadi ulama atau tak boleh jadi ulama, tak apa. Tuan-tuan jadilah orang yang belajar dengan ulama. Dan nak belajar dengan ulama, nak menuntut ilmu dengan ulama, dia ada disiplin. Saya katakan tadi, disiplin yang pertama, ulama mengajar pada orang yang nak belajar. Nombor 2, disiplinnya ialah mesti menghormati tok guru. Tok guru tu muda ke, imam tuan-tuan muda ke, siapa ke, dia imam kita, dia ulama kita, dia tok guru kita, hormat dia.
Cuba tuan-tuan tengok Tok Sami Hindu. Cukup orang hormat dia. Walaupun agama mereka tu tak diredai oleh Allah, tak disah di sisi Tuhan, tapi mereka punya hormat Tok Sami mereka. Nampak punya hormat. Apa dia cakap ikut. Nak menikah, tanya Tok Sami. Nak buat rumah, tanya Tok Sami. Nak beli kereta pun minta Tok Sami renjih. Semua benda refer pada Tok Sami mereka. Tok Sami pun tak ada pakai baju. Tak sempat-sempat pakai baju. Hikmat terlalu diperlukan. Nah, yang mana faham tak faham. Jadi kalau kita, Allah mengiktiraf ulama, kenapa kita tidak mengiktiraf ulama? Yang ketiga, ambil Imam Ghazali. Bukan, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia belajar dengan Imam Maliki. Punya hormat kepada Imam Maliki. Kakinya tidak dilunjurkan kepada rumah Imam Maliki bila dia tidur malam. Bila tidur malam, tak lunjur kakinya ke arah rumah Imam Malik. Punya nak barakah. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Kasut Imam Malik dia pegang juga. Kasut kita hari ni, kasut ustaz kita balun. Lawa kasut. Balun kasut ustaz. Ada sahabat saya di Pulau Pinang, ustaz ni pakai kereta buruk. Jenis kereta buruk ni tuan-tuan, kunci benda. Dia tak kereta buruk siapa nak curi. Kereta lama ya. Bila nak masuk kunci, tak boleh. Tak boleh nak masuk kunci, nak tak. Rupa-rupanya dia bubuk batang aiskrim dalam dia punya starter. Buah batang aiskrim, dia paling patah. Perak, dia tertinggal kat dalam. Gamuk buat pada satu ustaz kunci. Masya Allah. Orang macam inilah tuan-tuan yang tidak dapat keberkatan. Kita belajar di sini untuk dapat barakah. Apa makna barakah? Anak-anak jadi baik. Dengan sebab kita menghormati majlis ilmu, menghormati ulama, Allah turunkan barakah. Rumah tangga baik, anak-anak jadi baik, murah rezeki, kesihatan jadi baik. Saya kata banyak kali daripada tuan-tuan. Di Masjid As-Sadirin saya kata, saya ni bukan sihat. Saya sakit. Tapi bila saya mengajar, ada tuan-tuan nampak saya macam sakit. Saya akan sakit bila habis saya mengajar. Waktu saya mengajar, tak ada siapa tahu saya sakit. Dan saya pun tak rasa sakit. Saya tak tahu sebab apa. Doktor kata, you kena masuk ward. Saya kata, tunggu 3 hari. Bagi saya excuse. Saya nak pergi Kuala Lumpur. Sebab saya ada rakaman CD. Lepas tu, you nak operate apa pun, hang buatlah doktor. Nama doktor tu Mahendran Manu. Saya kata, apa? You tak sakit ke? Saya kata, bila saya ceramah 2 jam sekalipun, 4 jam sekalipun, memang tak rasa sakit. Tapi bila saya bangun berjalan saja, sakit. Duduk dalam kereta berjam-jam sakit. Tapi bila ceramah, tak sakit. Ni nama dia barakah, tuan-tuan. Berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang mana sakit, yang mana sakit hati, patut-patut lagi kena datang lagi. Sahabat saya hafiz Quran di Pakistan. Ustaz Zuhair hafiz Quran di Pakistan. Bukan hafiz Quran di kampung kita, di Pakistan. Tuan-tuan tahu tak di Pakistan tu apa makna? Apa makna hafiz Quran di Pakistan? Adik-adik kita ni hafiz Quran di sini baik-baik. Kalau kena penyepak ni repot kan. Pak ustaz pula. Itu tahfiz di Malaysia. Tahfiz di Pakistan tak dapat penampak. Tak goyang badan pun penampak. Dia bukan boleh hafal Quran. Wa basyiril ladina amanu. Memang tak dapat. Dia kena goyang. Wa basyiril. Sebab tu tuan-tuan kita tengok budak hafal Quran, insya-Allah goyang. Wa basyiril ladina amanu wa amilu. Sebab tu badan budak-budak tak lembut. Memang dia kena goyang. Kadang-kadang goyang tu wa basyiril ladina. Kita pelik apa? Dia ni nak dapat masuk, cepat masuk, kena buat. Dia kalau kata babasyiril ladina amanu. Dia tengok perempuan lalu, kompok. Dia kena tunggu konsentrate macam ni. Di Pakistan, kalau tak goyang, dia penampak. Itu satu. Punya hebat pun. Nombor 2, kalau salah, penampak. Kalau sahabat saya ni dia ingat, tak pernah dia lupa. Dia tasmid dapat, dia baca dapat, tak pernah kena tampar. Pasal dia dapat. Harilah dia nak habis penutup, dia nak khatam.
Tok Guru dia turun kali belakang. Pom, bagi tak belakang. Menggeliat. Dia tanya Tok Guru dia, pasal apa tanpa? Barakallah. Ambil barakallah je tu. Itu yang kata belajar ni, ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, kita hari ni ringan-ringan nak dapat keberkatan pada guru, kita hentam guru kita tibai pula. Tak dapat tuan-tuan. Nak dapat ilmu ni kena sungguh-sungguh betul-betul. Kena betul-betul tarbiyah. Kena betul-betul sabar. Rendah diri. Tapi zaman sekarang, zaman orang tak hormat pada guru. Orang tak kisah. Dulu-dulu kalau ustaz cakap yang itu lah. Hari ni banyak yang berani cakap. Mungkin keberkatan sudah pun hilang. Jadi saya suka tuan-tuan surah tuan-tuan ni barakah. Saya mengajar daripada pukul 7.39 sampailah pukul 9 malam ni barakah. Ada tuan-tuan rasa panas? Itu menunjukkan barakah. Ekon. Barakah. Itulah barakah. Sebab setengah tempat pasang ekon pun tak. Kekalkan barakah ini. Kekalkan. Dengan perpaduan, dengan kasih sayang, hormat menghormati. Saya pernah pergi satu forum. Ekon dekat 30. Panas. Berklik-klik 20. Ekon pasang. Tak siapa? Mungkin tidak ada barakah. Dan saya kata dah dulu, masjid yang paling barakah yang saya pergi, kipas tak perlu, aircon pun tak perlu. Mengajarlah macam mana pun sentiasa sejuk. Saya minta tuan-tuan pergilah melawat masjid. Diberincang. Penuh dengan keberkatan. Diberincang kepada highlight. Memang sejuk sungguh. Inilah tempat yang barakah ya. Baik, saya minta maaf jika terlakar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma fatid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya munzilal sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.